Syekh, Muslimat, okey, ready ya? Kita insyaAllah kita teruskan dengan agenda seterusnya, tazkirah ringkas. InsyaAllah sama-sama kita ambil semangat Ramadan. Tak lama lagi dah, 2 minggu lebih kan? InsyaAllah, insyaAllah. Semoga dapat motivasi kita semua. Saya teruskan sampai serahkan majlis kepada Ustaz. Falyatafaddal Ustaz. Syukurlah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam perempuan. Tahu salam. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa nastaghfiruhu wa natubu ilayh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد أما بعد. Alhamdulillah, dengan izin Allah Subhanahu wa taala, masih lagi Allah melimpahkan nikmat dan rahmatnya ke atas kita sekalian. Allah masih lagi kurniakan kepada kita kesihatan yang baik, akal fikiran yang baik, rezeki yang bagus, keluarga yang baik. Alhamdulillah, ini semua adalah nikmat yang ramai di kalangan kita tak sedar pun kita nikmati pemberian Allah Subhanahu wa taala setiap hari, saban hari. Dan manusia hanya biasanya kenal akan nikmat itu apabila nikmat itu hilang daripada kita. Ala kulli hal, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala di atas pemberian Allah. Dan sebagaimana kita sedia maklum, dalam masa 3 minggu lebih kurang akan datang bulan Ramadan yang telah pun datang kepada kita pada tahun-tahun terdahulu. Akan datang lagi bulan Ramadan dalam masa beberapa hari yang sedikit, mungkin 20 hari lebih lagi. Nabi SAW menyebutkan di dalam hadis, apabila datangnya bulan Ramadan, idza jaa Ramadan futihat abwabul jannah, akan dibukakan pintu-pintu syurga. Wa ghulliqat abwabun nar, akan ditutup pintu neraka. Wa suffidatis syayatin, dan akan diikat ataupun dibelenggu syaitan-syaitan. Ini kesempurnaan yang Allah Subhanahu wa taala berikan pada bulan Ramadan. Di mana bulan Ramadan ini satu bulan yang siapa sahaja yang melakukan ibadat pada bulan Ramadan, nilainya lebih daripada bulan-bulan yang lain. Digandakan apa sahaja amalan yang dilakukan pada bulan Ramadan. Dan bulan Ramadan juga adalah sebagaimana kita sedia maklum, bulan yang Allah Subhanahu wa taala turunkan Al-Quran. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi Al-Quran. Pada bulan Ramadan Allah Subhanahu wa taala turunkan Al-Quran. Dan kita juga pada tahun-tahun yang telah lalu, kita telah mengambil manfaat yang banyak daripada bulan Ramadan dengan berpuasa, dengan menghidupkan malam bulan Ramadan, menunaikan salat tarawih, memperbanyakkan ibadat-ibadat lain, membaca Al-Quran dan sebagainya. Dan bulan ni akan datang lagi beberapa hari. Tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian, dalam setahun hidup kita, kebanyakan masa kita isi untuk keseronokan kita, untuk makanan yang bagus, bercuti di tempat yang bagus, kerja yang bagus, beli barang-barang yang membuatkan kita rasa seronok, tasliyah, menghiburkan hati kita. Ini semua kita buat sepanjang tahun. Dan bukanlah salah setiap tahun kita buat begitu pun, tak ada salahnya pun. Kerana agama ini agama yang duduk di pertengahan. Selagi mana seseorang itu dia menunaikan tanggungjawab yang Allah Subhanahu wa taala wajibkan kepada dia. Apabila dia telah meletakkan waktu yang cukup untuk solat 5 waktu pada setiap hari, Allah Subhanahu wa taala tak minta lagi dah waktu lain untuk kita bagi terhadap agama, melainkan illa an tatawwa'a, melainkan siapa nak beri waktu dia secara sukarela.
Apa waktu yang Allah tuntut daripada kita? 5 waktu sehari semalam, kamu mesti solat. Lebih daripada tu, kamu nak bagi, kamu bagi. Kamu tak bagi, Allah takkan hukum kamu kalau kamu tak bagi dah selain daripada itu. Demikian juga, apakah yang Allah Subhanahu Wa Taala fardukan kepada kita? Allah fardukan kepada kita duit kita, Allah fardukan kepada kita untuk bayar zakat. Ada timbangan tertentu untuk kita bayar zakat, bilangan nilai tertentu. Selain daripada itu, siapa yang nak bagi, ganjarannya besar di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Siapa yang tak nak bagi, Allah takkan hukum dia kalau dia tak nak bagi lebih daripada zakat. Begitu juga dengan puasa. Pada bulan Ramadan, diwajibkan kamu berpuasa. Selain daripada tu, siapa nak puasa, ganjarannya besar di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Siapa yang tak mau puasa dah, Ramadan sahaja, Allah janji yang Allah takkan hukum dia. Maka inilah falsafah di sebalik rukun Islam. 5 tuntutan ini, sesiapa yang buat solat, puasa, zakat dan juga haji. Yang pertama tadi syahadah lah, yang semua orang buat. Ini yang dituntut oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Siapa yang menunaikannya, dia telah menunaikan tanggungjawab sebagai umat Islam. Allah takkan azab hamba-hambanya kerana meninggalkan apa-apa amalan kecuali amalan ni. Amalan lain kalau tinggal, Allah janji Allah tak azab siapa yang melakukan rukun-rukun Islam ini. Baik, dalam masa yang sama, tuan-tuan dan puan-puan, hidup kita penuh dengan kekurangan. Sebab ia bukan tentang ibadat semata-mata. Kata Umar bin Abdul Aziz, ibadat ini mudah, siapa pun boleh buat. Tetapi yang lebih membimbangkan adalah ruang-ruang melakukan dosa yang sangat besar. Ini yang membimbangkan kita. Kewajipan hanya sedikit, itu sahaja kewajipan. Tetapi mubiqat, perkara yang boleh menjadikan seseorang terjerumus ke lembah dosa, melakukan maksiat terhadap Allah Subhanahu Wa Taala, melakukan pengkhianatan kepada sesama manusia, ini yang kita bimbang. Dalam sedar ataupun tidak, kita mungkin telah mengambil hak orang yang tak sepatutnya kita ambil. Dalam sedar ataupun tidak, kita mungkin telah melanggar larangan-larangan yang Allah Ta'ala larang daripada kita untuk buat. Dan Allah Subhanahu Wa Ta'ala beri ruang yang besar, iaitu di bulan Ramadan, supaya amalan kebaikan ditambahkan. Dan bukan sahaja ditambahkan, Allah Subhanahu Wa Ta'ala juga akan mengampunkan dosa-dosa manusia dengan amalan yang banyak ini. Jadi sebab itulah tuan-tuan dan puan-puan, peluang yang akan datang ni, bulan Ramadan ini, baiklah kalau kita daripada sekarang azam, plan elok-elok, apakah cara untuk kita meningkatkan ibadat. Ini customize setiap orang. Setiap orang dia kena plan sendiri untuk meningkatkan ibadat. Kita ni kan, kita pakar dalam planning, dalam perkara yang kita suka. Kan? Benda-benda yang kita suka, kita sangat pakar untuk plan. Anak-anak muda yang dekat sekolah atau dekat universiti, keutamaan dia nak belajar, maka dia akan plan waktu bila dia nak belajar bersungguh-sungguh, masa bila dia nak dapat dia punya degree, masa bila dia nak berehat, dia ada plan. Sebab itu keutamaan dia ketika dia sedang belajar. Ramai di kalangan kita sangat bagus planning kita punya kewangan. Gaji bulanan dia di mana dia nak spend, dan kita rasa gembira dengan planning kita. Mungkin gaji tak cukup lah pun, tapi planning tu kita rasa gembira. Kadang-kadang kita seronok dengan diri kita sebab kita berjaya rancang keuangan kita yang bagus. Ramai juga di kalangan kita mampu untuk plan waktu seharian kita. Sehingga kadang-kadang kalau kita renung balik, kita akan fikir bahawa bagus plan yang aku buat ni. Ada masa kita rehat, ada masa kita dengan family, ada masa kita bekerja, ada masa kita buat macam-macam benda, planning. Saya bila start bersukan ni, planning kita bagus, kita plan dengan cara yang baik. Ada masa kita lari laju, ada masa kita lari slow, ada masa kita buat recovery, ada masa kita buat aktiviti lain, ada masa kita rest, ada orang yang ada masa dia ada cheat day. Banyak urusan dalam hidup kita berjaya plan dengan baik. Dan kita berjaya follow kita punya plan tu. Kalau tidak, mungkin kita tak berada di sini. Orang-orang yang berjaya, rahsia di sebalik kejayaan dia bagus dalam planning dan dia bagus dalam melaksanakan plan dia. Kalau tidak, kita tak duduk di sini. Kita akan buat kerja-kerja yang ramai orang yang mungkin kurang bernasib baik buat. Kan? Orang yang kalau tidak tak masuk universiti pun kalau tak pandai plan. Kalau budak-budak dia tak belajar kat sekolah elok-elok, dia duduk main-main je, dia takkan belajar pun. Habis SPM habis cerita. Tapi kita semua berjaya untuk plan sesuatu dalam hidup kita. Jadi soalan kedua,
plan kita untuk ibadat. Rugilah kita kalau kita boleh rancang untuk banyak urusan lain, tapi untuk ibadat kita gagal rancang dan gagal untuk laksanakan perancangan kita. Maka sebab itulah saya minta diri saya dan kita sekalian untuk sama-sama, ini peluang untuk rancang sesuatu di bulan Ramadan. Perancangan dunia kita sangat banyak, tapi apa kata kali ini, mula perancangan untuk akhirat. Rancang, jangan rancang sajalah. Kalau rancang tak buat, tak guna juga. Tulis diary elok-elok, nak mengaji sehari 10 muka surat, sebulan puasa 15 juzuk nak habiskan, contohlah. Ataupun nak semayang malam 20 rakaat, siang semayang sunat 20 rakaat. Tapi kalau rancang sahaja tak buat, tak guna juga. Buang masa je rancang kalau tak buat, sebab fikir, penat otak kita fikir. Tapi rancang untuk buat ibadat, ada pahala lah. Kan Nabi SAW kata, man hamma bihasanatin falam ya'malha kataballahu lahu hasanah kamilah. Sesiapa yang dia ada rancang dah nak buat baik, tapi dia tak buat pun, Allah Ta'ala bagi ganjaran atas rancangan yang dia buat tu, dia dapat pahala. Jadi mulalah tuan-tuan dan puan-puan merancang untuk beribadat. Masa bila nak baca Al-Quran, banyak mana nak baca Al-Quran, banyak mana nak solat, supaya Ramadan ini kita dapat gunakan dia untuk meningkatkan ibadat kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Kita rancang untuk raya ni kadang-kadang berbulan-bulan awal, 4 bulan sebelum raya kita dah cari baju raya dah, online lah, apalah, beli ke kedai lah, macam-macam kita rancang. Tapi untuk Ramadan tak ada, untuk ibadat tak ada. Keseronokan di hujung tu, kita punya planning sangat cantik. Tiket raya kita beli berbulan-bulan awal sebab nak raya, tapi untuk ibadat kita kurang. Tak, bukan salah nak plan tu, plan tak apa, tapi dalam masa yang sama invest sedikit masa, kosongkan otak kita untuk fikir apa nak buat masa Ramadan ni. Banyak mana nak baca Al-Quran Ramadan ni? Cuba kita fikir balik, banyak mana kita nak baca? Pastikan sekurang-kurangnya tahun ini ibadat kita lebih baik daripada yang kita telah buat tahun lepas. Kalau tahun lepas hujung Ramadan boleh khatam sekali, cuba kali ini khatam 2 kali. Kalau Ramadan yang lepas khatam tak sempat, separuh Quran je, kali ini cuba baca sampai khatam. Kalau Ramadan yang lepas semayang malam di bulan Ramadan terskip 2-3 hari tarawih, tahun ini pastikan kita tak skip. Jadi dia punya momentum tu naik ke atas lah sekurang-kurangnya. Jadi saya ingat setakat tu dulu, saya minta nak panjangkan. Tadi Haji sudah kata 7 minit lah, ni dah 15 minit dah, double. Saya berhenti setakat dulu lah, ada 3 lain kan. Minta lain bersiap untuk Jumaat. Bersiap apa sejam gini? Silaturahim Ustaz. Okey. Tadi saya berhenti setakat dulu lah. Sembang. Okey, sembang kan? Sembang kena cabut mic balik. Dia Haji Basir cakap bawah lagi. Banyak benda nak sembang. Haji Basir tak kena. Boleh ya, sesi berasingan dengan Ustaz pun. Okey. Itulah kita punya plan pun, tazkirah ringkas 3 minit tutup. InsyaAllah. Terima kasih banyak-banyak Ustaz. Jazakallahu khair atas perkongsian sedikit banyak. Semoga kita, InsyaAllah semangat kita, motivasi kita bertambah untuk hadapi Ramadan. Kita cuba ubah, pertingkatkan apa yang sebelum ni kepada yang lebih baik. Dan itu sajalah kot, InsyaAllah. Kita okey, sebelum tu suka saya umumkan ataupun cerita sikit tentang kita punya setup kemah. Sebelah sana, tandas ada sebelah sana. Kita khususkan untuk muslimat. Ada berapa? 3 yang awamnya 5% lah. Okey. Yang sebelah lelaki sini lepas tu kemah perempuan, lelaki makan nanti macam tu juga. Jumaat nanti kita di sinilah kan. Ada apa lagi? Haji Saleh? Ada? Okey. Chat. Nanti kita tengok tu. Atuk tolong cek. Okeylah, itu saja dari diri saya. Jazakallahu khairan. Terima kasih banyak-banyak sekali lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.